وحبيب المكين خاتم النبي حبيبنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أحمده نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا رسول الله وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الذهب. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. InsyaAllah kita lanjut pada kitab Aqidatul Najin, masuk pada bab yang kelima. Bab yang kelima, para rasul dan para nabi serta ta'alluqnya. Ta'rif rasul dan nabi. Maka adapun rasul itu manusia yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan syarak dan disuruh dengan menyampaikan akan dia kepadanya kepada umat. Jadi bukan hukum akal ni, hukum syarak. Rasul-rasul diutus yang di kalangan manusia, di mana Allah wahyukan kepada mereka untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Penyampaian itu disebut sebagai risalah. Risalah. Yang bawa risalah dipanggil rasul. Ya. Dan jika tidak disuruh dengan menyampaikan, maka iaitu nabi jua, bukan rasul. Disampaikan wahyu kepadanya tapi tidak diperintah untuk menyampaikan, hanya untuk diamalkan dia sendiri. Itu dipanggil nabi, bukan rasul. Itu ramainya bilangannya 124,000 nabi. Mengikut dalam nas hadis 124,000 nabi. Dari kalangan itu dipilih oleh Allah seramai 313 menjadi rasul. Itu secara umum, ya. Kemudian daripada 313 itu dimaktubkan dalam Al-Quranul Karim sebanyak 25. Daripada 25 itu, yang ulul azmi, yang terunggul, tangguh, kuat, tabahnya, sabarnya meninggi, cabarannya begitu lebih dan banyak sekali, disebut sebagai ulul azmi 5 orang.
Dan daripada 5 orang itu pula, yang termulia di antara yang 5 itu adalah Nabi kita Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu dikertikan secara umum. Maka tiap-tiap rasul itu nabi, dan tiada tiap-tiap nabi itu rasul. Kalau rasul itu dia nabi lah. Tapi kalau nabi bukan rasul. Dan nabi amun, dia kata umum. Nabi ini umum. Dan rasul itu akhasun, dia khusus. Rasul khusus, nabi umum. Yang ini tertentu kerana tiap-tiap rasul itu nabi, dan tiada tiap-tiap nabi itu rasul, hanya setengah jua. Dan rasul-rasul ini mestilah di kalangan mereka. Dan syarat rasul itu, syarat ini bukan syarat daripada pilihan manusia. Allah pilih, Allah lantik rasul-rasul ini. Mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rasul-rasul ini adalah pilihan daripada Allah. Allah lantik sendiri. Dalam faham Brahmin Hinduism, dia kata Nabi ini kita sendiri boleh jadi Nabi. Kita boleh usaha jadi Nabi. Jadi makanya itu adalah batal. Dia adalah pilihan Allah. Syarat Rasul itu tidak dapat tiada daripada orang yang terlebih sempurna akalnya pada zamannya, dan terlebih ilmunya, dan kejadiannya, fizikalnya pun elok, rapi, sempurna, perangainya, akhlak dia, cerdiknya, dan maha suci pula daripada kekurangan bapaknya. Keturunan dia mesti elok. Di sini orang pertikai, para ulama khilaf tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Bapa dia penyembah berhala, tukang buat berhala, bukan penyembah, tukang buat berhala. Dia supplier berhala, Tara nama dia. Nama dia tadi apa nama Tara. Itu ada sebut sebahagian daripada Azar, bukan Tara, Azar. Dia ada dua, satu Tara, satu Azar. Jadi Tara ni, Azar ni dikatakan sebagai bapa Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya dia bukan bapa. Dia adalah pak saudara. Bapa saudara Nabi Ibrahim AS namanya Azar. Bapa Nabi Ibrahim namanya Tara. Dia Tara ni daripada golongan barisan orang-orang yang soleh, bersih. Sekurang-kurangnya mereka ini Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah maknanya mereka tidak berjumpa dengan mana-mana Nabi atau Rasul. Mereka tidak menerima dakwah. Jadi mereka bersih daripada dakwah. Seumpama yang berlaku kepada Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib sampai Hashim, itu semua tu mereka disebut sebagai Ahlul Fatrah. Sebab di antara Nabi Isa dengan Rasulullah 500 tahun tidak ada Rasul. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun, lebih kurang 500 tahun. Dalam jangka 500 tahun tidak ada Rasul. Jadi semua yang wujud, yang lahir dalam tempoh masa zaman tu dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Bukan fitrah, Fatrah baca dengan ta, bersih. Dibanding bersih daripada sebarang bentuk dakwaan. Jadi nak kata mereka kafir tak boleh. Mereka bukan kafir. Sebab mereka tak ingkar. Sebab tidak ada seruan, macam mana mereka nak ingkar? Tidak ada seruan dakwah. Itu di antaranya termasuklah bapa ibu Nabi kita Muhammad SAW juga termasuk dalam kumpulan Ahlul Fatrah. Dia kena faham begitu Jadi makanya kita kena ambil kira lah. Jadi mereka ni tidak ada kekurangan daripada bapaknya, keturunan jenis keturunan mereka bersih, dan kejahatan ibunya. Antara kejahatan ibu ni orang celah kepada Siti Maryam. Macam mana dia tak ada suami, tiba-tiba ada anak. Datanglah fitrah. Yang tu kena jaga elok-elok. Bagi para akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
kita kena ada suatu mana-mana satu takwilan yang jelas menghukum pada akal kita sendiri bahawasanya ini adalah kerja Allah. Allah boleh berbuat. Ini kita pakai hukum akal, bukan pakai hukum syarak. Kalau pakai hukum syarak kena ada apa-apa lah. Kita pakai hukum akal. Hukum akal ni harus pada fi'lu kullu mumkinin atau tarkuhu. Dah kita mengaji dah sifat 20. Nampak tak? Jadi Allah boleh berbuat apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Allah Ta'ala yang menciptakan jadi dan Allah juga memilih apa dia nak buat. Dia boleh buat apa saja. Ya. Bukan mestinya kena ada ibu dan bapa baru kena ada anak. Nah, itu bukan cara. Itu cara secara saintifik lahiriah, secara physically kita faham begitu. Ya. Secara akli Allah bebas berbuat segala-gala. Apa juga yang Allah kehendaki. Semua boleh berlaku. Antaranya Allah juga telah buat Nabi Allah Adam lagi jelas, tak ada mak, tak ada bapa apa ya. Macam mana boleh wujud Nabi Allah Adam AS, ya? Begitu boleh kan? Ya, boleh berlaku. Allah lahirkan Nabi Allah Syith AS daripada Adam AS tanpa ibu. Itu dia, ya. Keluar zahirnya Siti Hawa daripada tu Adam. Siti Hawa bukan ada mak bapak. Tengok korang ada kan? Awak kita tak fikir semua tu, ya. Itu semua jadi dalil. Ya, Siti Hawa tak ada mak, tak ada bapak. Tak ada sumber-sumber yang dia lahir daripada mana-mana makhluk. Dilahirkan, dizahirkan daripada Nabi Allah Adam AS. Hanya daripada angin rusuk, tulang rusuk yang kiri yang atas sekali. Angin tu yang jadi orang perempuannya. Tapi orang perempuan kita ni jadi pada tanah lah. Ya, Tok Hawa ya. Pada dia mula. Ya, ada nak faham? Ni kita nak fikir. Jadi maka tu kalau kita selak, orang celak macam mana? Dicela kepada Siti Maryam kerana dia lahirkan anak tanpa bapa. Itu adalah satu pemikiran yang begitu lemah. Ya, kita tak boleh pakai begitu. Kita kena terima hakikatnya Allah boleh berbuat apa saja dengan kehendak Allah, ya. Sebab dia ada dua. Satu kita panggil al-adah, kedua khawarikul adah. Adah ni benda yang logik, munasabah yang diterima pakai secara lazim, berulang-ulang uji, mendapat maklumat dan keputusan yang sama. Khawarikul adah, benda yang mencari adat. Itu banyak mencari adat, ya. Kita dah mengaji mencari adat ni dalam mantiknya, bersudut mantik, ya. Kita ada mukjizat, ya, kita ada sihir, kita ada maunah, ya, kita ada karamah, kita ada irhash. Ini semua benda-benda mencari adat. Irhash, perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada rasul-rasul nabi-nabi ketika mereka belum lagi baligh. Nabi-nabi rasul-rasul yang belum baligh, ada berlaku perkara-perkara yang luar biasa pada diri mereka. Bukan kita tak panggil karamah, kita panggil irhash. Rasul-rasul kerana nak membuktikan kebenaran dicabar oleh orang kafirin ataupun orang yang nak minta kedatangan dalil. Buat itu, buat ini, bagi jadi itu, bagi jadi ini. Maka rasul-rasul diizinkan Allah melakukan perkara-perkara luar biasa. Kita panggil mukjizat. Pada papan hamba-hamba Allah yang soleh, pada tingkatan-tingkatan yang bertaraf wali. Wali yang tidak ada bimbang, tidak ada takut. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali ini Allah anugerahkan satu kemuliaan sebagai takrimah, dipanggil karamah. Nampak? Saja. Itu takrimah, karamah. Itu satu kelebihan. Kepada orang awam, manusia biasa, berlaku ma'unah. Ma'unah ni satu pertolongan yang datang secara mendadak, yang tak dijangka-duga. Meletup tentu kapal terbang, dia seorang hidup. Kapal terbang tu hancur habis.
Dia tergantung-gantung seorang dia hidup. Cuba pergi tanya dia, tengok macam mana hang boleh terlepas. Dia pun tak ada apa. Aku pun tak tahu dia macam mana aku boleh hidup tersangkut atas pokok jagung. Nampak nah? Nah? Itu kita panggil ma'unah. Nampak tak? Sudah. Begitulah. Makan racun tikus mati ya lah. Dia silap, dia telan racun tikus, tak mati. Nampak tak? Doktor pun heran, unik dia kata, macam mana hang boleh hidup? Orang makan racun tikus ni mati tau kan? Tapi hang boleh hidup. Itu ma'unah kita panggil. Pertolongan yang datang daripada Allah. Siapa pun Tuhan boleh tolong. Tak kira orang Islam yang bukan Islam. Itu panggil ma'unah. Bukan, ya. Faham ya? Bukan ma'unah amin dulu. Bukan, yang tu lain. Yang tu lain. Jangan salah faham pula lah. Ma'unah ni pertolongan datang daripada Allah secara mendadak, tanpa usaha, tanpa penjelasan ilmu, tanpa kemunasabahan, tanpa sebab musabab. Nampak tak? Itu kita panggil ma'unah. Ini semua perkara ni datang daripada Allah. Semua Allah punya. Allah punya, ya. Jadi maka itu apa yang kita nak heran. Sebab itu bila kita daripada kekurangan bapaknya dan kejahatan ibunya, dan maha suci pula daripada keras hati, mereka semuanya orang yang lembut, ya. Semua rasul-rasul, nabi-nabi ini sifat dia yang paling ulung sekali ada kepada mereka. Pertama sekali sifat pemaaf, sifat hilmi. Semua rasul-rasul, nabi-nabi ini Allah Ta'ala nanti Allah Ta'ala bekalkan daripada satu sifat yang luar biasa. Fabima rahmati minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Ini Allah Ta'ala katakan Nabi, ya. Salah satu anugerah Allah kepada rasul nabi-nabi ini, nombor satu sekali daripada sifat pemaaf. Semua nabi-nabi pemaaf. Maaf. Jadi maaf kepada rasul nabi ini kita panggil sifat hilmi. Merangkumi. Kesantunan yang tinggi adalah mudah memberi maaf. Kesantunan yang tinggi adalah mudah memberi maaf kepada orang. Itulah sifat hilm. Kita minta kepada Allah, ya. Boleh? Jadi itu. Kedua, mereka ni adalah sifat pemalu. Rasul-rasul nabi-nabi ini yang kedua, sifatnya sifat malu. Malu itu nombor dua. Semua rasul-rasul sama. Allah akan bagi dua sifat ni dulu kat mereka. Ada dua sifat ni kebah. Kita pun ada dua sifat ni kebah. Yang pertama sifat halim, kedua sifat malu. Kalau ada agak kita kemahlah, sifat-sifat lain akan turun dengan sendirinya, akan terikut, akan terbawa-bawa. Ini perbahasan yang boleh kita dapat, yang boleh kita jumpa dalam pengajian ilmu tasawuf, ya, baru kita akan nampak berdasar kepada hadis dan dalil, ya. Itu kata tadi. Maka itu mereka ni suci daripada keras hati, daripada segala kecelaan yang mengubahkan kerjanya seperti juzam. Sopak tak ada lah, penyakit sopak, balak tak ada kat depa. Sopak balak ni tak ada kat depa. Tu. Barah ni kusta. Khusta ni daripada bahasa India. Khusta. Nampak dia baca dengan kusta. India baca tu. Orang Melayu dia kata kusta. Nampak tak? Asalnya daripada India, bahasa Tamil. Jadilah kita, ya, dalam bahasa Melayu tak ada bahasa dia. Tak ada. Kita kena pinjam bahasa lain. Terpaksa kita adopt, ya, bahasa lain untuk bahasa kita. Kita minta doa kan malam ini. Allahumma na'udzubika minal baras, minal junun wal juzam, wa sayil asqam. Minta berlindung. Doa ni jangan baca untuk Covid ya. Baca di hujung tahiyat sebelum bagi salam. Nampak tak? Itu tempat dia. Nampak tak, ya? Hujung tahiyat tu masuk antara doa sebelum bagi salam. Hamidul Majid. Bawalah doa-doa tu, ada banyak. Antara doanya, doa ni lah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Junun ni maknanya gila, ya. Wal junun. Gila ni bukan gila masuk gila duduk lari buang kain, bukan. Gila ni bagi susah orang. Nampak tak? Orang putih panggil psychopathis. Psycho. Faham? Aku berlindung pada penyakit psycho. Psycho ni orang susah. Kalau gila orang tak susah. Gila dia seorang dia kan.
Pegang bunga, duduk lari kat jalan. Ada tua-tua. Dia pegang bunga, tiap kali lari. Nampak? Kat jalan. Dia tak kacau siapa pun. Nampak tak? Dia apa-apa ambil bunga bagi dia, ambil bunga pula. Dia lari lagi. Nampak? Ini gila betul. Ya. Tu Junun betul lah gila ni. Tapi jangan kita minta doa Junun ni. Bukan gila tu, psikopatis. Psikopatis ni gila yang orang susah. Hasad, dengki dia tinggi, nampak tak? Tamak, haluba dia dalam. Tu, itulah psikopatis. Ya. Profesor Dr. Hamka sebut dalam kitab Lembaga Budi. Beli kitab tu, Lembaga Budi, yang ditulis oleh Abu ya Profesor Hamka. Nampak? Dia senaraikan psikopatis itu berapa banyak penyakit. Penyakit ni buat gila tak mau terima. Tu payah. Bila buat terima, buat gila tak mau terima, kita kena minta perlindungan kepada Allah. Nampak tak? Ya? Allah menya'udika minal baras wal junun wal juzam busta wa sayyil asqam. Dia segala macam penyakit-penyakit yang buruk lah. Jangan penyakit buruk apa ni. Penyakit buruk-buruk ni maknanya penyakit kulit. Yang mana kena dengan kulit nampak buruk, tak elok. Itu dia. Ya, itu dia antara doa tu, maksud dia tu. Kita berjaga tu, faham? Dan daripada tiada pemalu, nampak tak? Daripada pemalu dan umpama makan di jalan, hina usahanya sambil tukang buang darah, bekam darah, dia tak buat kerja tu semua. Nabi-nabi Rasul, dia tak buat kerja tu. Semua Rasul-Rasul terlibat dengan ternakan kambing. Dia tak pernah unta. Unta tak? Nampak tak? Semua Rasul-Rasul terlibat dengan penternakan kambing. Nak ternak pun dia pilih binatang. Nampak tak? Bukan pakai belah semua. Ya? Bukan ternak ayam, itik tak. Ya? Tu, semua Rasul Nabi taklah bagi usaha ternak dekat dia. Dia boleh berternak. Nampak tak? Dan ternak dia adalah kambing. Dia tak ternak unta. Ya, Nabi Ibrahim banyak sekali ternakan dia, kambing. Nabi Muhammad kambing. Kambing itu yang sebaik-baiknya lah. Itu dia antara ternakan pun dia pilih, bukan bagi semua ternak ke depan tu. Itu di antaranya. Daripada dosa dahulu daripada bangkit atau kemudian daripadanya, dan jikalau tergagah, terpaksa, terlupa sekalipun. Nampak dah? Maka lupa itu adalah syariat. Kalau lupa tu menjadi sebagai tasyri'. Nampak tak? Lupa tahiyat. Kerana nak wujudkan sujud sawi. Kalau tak jadi lupakan Nabi, kita nak sujud sawi macam mana? Kita tak tahu cara nak sujud sawi. Kalau Nabi tak lupa, Allah bagi lupa jadi. Lupa Nabi itu lupa taat nama dia. Nampak tak? Maksiat tu Adam makan buah, maksiat taat nama dia. Tu kena pajar apa tu? Maksiat taat. Ada maksiat taat. Awak tak ada pula. Nampak tak? Dia kena taat dalam konteks maksiat, baru boleh keluar daripada surga mari ke bumi. Memang dia kena turun ke bumi pun. Sudah ada awalan daripada Allah menetapkan bahawa akan ada khalifah di muka bumi. Maknanya tu Adam memang kena turun. Ya, masa tu Adam tak ada lagi. Ya, hanya mu'tamar malaikat. Allah pun istihar malaikat, ini ja'inu fil ardi khalifah. Dah confirm ada khalifah di bumi. Macam mana kalau tidak ada khalifah? Khalifah tu nak kena turun, maka itu Adam memang kena turun. Dah ada siap dah. Ya, sudah ada satu kita kata sudah gazetted di alam arwah. Nabi Allah Adam tu akan turun mari ke bumi. Nampak tak? Maka dijadikanlah sebab sabitnya tentulah mesti kena dengan keadaan yang berlaga. Sebab tu dia panggil maksiat. Dia tak kata sayyiat, dia tak kata zanbun. Nampak tak? Dia kata maksiat. Maksiatnya bukan mesti kita satu benda yang buruk. Nampak tak? Orang sembahyang sunat, duduk biasa sembahyang sunat subuh, katalah subuh sunat, tiba-tiba tak sembahyang dengan sengaja. Maksiat dah tu. Nampak tak? Kita lu baca maksiat ni terlalu khusus. Nampak tak ya? Buat maksiat, itu kita duk baca apa tu? Berdua-duaan, ya. Bukan mahram, kita berhukum maksiat. Itu bukan maksiat. Itu zanbun, dosa.
Nampaklah? Maksiat ni khilaf kepada taat. Apa yang khilaf kepada taat, kita panggil maksiat lah. Itu dia. Apa-apa yang menyalahi maksiat, menyalahi taat, kita ni maksiat. Sebab tu kita minta Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatik. Nak elak daripada maksiat lah tu. Faham ya? Duk biasa semayang sunat ba'diyah maghrib, tak mau semayang. Maksiat. Nampaklah. Tu dah. Ya, tu dia. Begitulah. Bila dia terlupa nak semayang ba'diyah maghrib, maksiat, lupa nama dia. Tu ada maksiat taat. Nampak ada beza lain kan? Gitu. Kita mengaji tajwid pun ada tajwid ni kan. Mengaji tajwid. Umpan tahu ya. Dia panggil apa? Idgham, izhar. Lu dengar ni idgham bila ghanah, ma'al ghanah. Idgham mislain bagai-bagai. Rupa-rupa ada idgham, izhar. Idgham disenyawakan, izhar dizahirkan. Betul tak? Itu dalam tajwid. Tapi ada dalam bab tajwid dia panggil apa? Idgham, izhar. Ada 4 kalimah dalam Quran. Ya. Dun iya, bun iya, qin wan, sin wan. Semua tu idgham tu. Kalau huruf dia, susun huruf dia tu jatuh atas idgham, tapi kena baca izhar. Nampak tak? Dun iya. Nun jumpa ya bunyi apa? Dui. Kalau baca dui ya, ikut mana? Dui ya, ikut habis. Lari mana? Kena sebut dun, izharkan nun tu. Nampak tak? Walaupun dia huruf idgham, yarmalun, tapi dibaca dengan izhar. Ini kaedah nak faham. Boleh? Ya? Sampai ke situ kita kena faham tu lah. Ada. Jadi tiap kali kita jumpa kalimah dalam Quran, kita nak qinwan likuk arah. Duya likuk arah. Nampak tak? Nak zahirkan makna dia, kena diizharkan. Walaupun huruf dia dalam susunan idgham. Macam itulah maksiat taat. Jadi Nabi Allah Adam tadi ni maksiat dia taat. Maksiat itu dikatakan sebagai ketaatan kepada mereka. Sebab itu Rasul kalau lupa Nabi kita Muhammad pernah sembahyang sampai 5 rakaat. Lupa naik 5 rakaat. 5 rakaat. Pernah 2 rakaat baginda bagi salam, bangkit jalan tu. Ya Rasulullah, apakah turun wahyi Zuhur jadi 2, selalu 24. Zul Yadain, laki-laki ni ya, Ka'ab, nama dia Ka'ab. Zul Yadain ni tangan panjang, tangan dia panjang sikit. Nampak dia punya tangan tu panjang lagi. Bukan panjang tangan, panjang tangan mencuri. Nampak tak? Hari ni Zul Yadain. Sahabat ni semua tak berani tanya ke Nabi, diam. Abu Bakar As-Siddiq diam, Umar diam, Osman diam. Dia bangun tanya, ya Rasulullah, hari ni nampak lain sikit. Tuan sembahyang tadi 2. Nampak tak? Zuhur ni selalu kita buat 4. Ada turun wahyi ke? Jadi 2 balik Zuhur tu. Rasul tengok kat sahabat-sahabat semua, dia pun tunduk. Tunduk tu kan betul Terus Rasulullah, Allahu Akbar. Sambung takbir, bukan niat baru. Sambung takbir, sambung lagi 2 rakaat, sujud sahwi. Baru kita tahu. Kalau tak berlaku perkara tu kat Nabi, macam mana kita nak sujud sahwi? Nampak? Jadi berlakunya kesalahan ke Rasul-Rasul ni untuk mentahirkan sebagai kaedah tasyri'. Nampaklah? Untuk kaedah tasyri' bagi mentahirkan hukum-hukum dan juga peraturan-peraturan ataupun mengatasi masalah. Itu dia catatan dia ya. Tu ya. Dan khususan Rasulullah sendiri ini adalah yang paling istimewa sekali Nabi kita lah. Nabi kita Muhammad SAW tu adalah yang paling istimewa ya. Boleh faham ya. Jadi Nabi ini dikenali sebagai Rasul yang paling istimewa. Sambung lagi insya-Allah. Baik. Maka kata musannif lagi,
Maka barang yang rupa dosa yang jatuh daripada setengah mereka itu wajib kita takwilkan, seperti kecelakaan yang jatuh pada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, ya, kalau kita buka dalam Qisasul Anbiya, ini kitab lama lah, Qisasul Anbiya yang tulis lama, yang tulis tu orang Yahudi. Pengarang dia tu asal orang Yahudi, nampak tak? Tu dia lah. Dia pelekeh sikit lah. Kita pun cerita agak cucu-cucu orang tua, ada cucu baca, ada cerita agak cucu. Nabi Ayub lekang daging-daging, tinggal apa lidah dengan hati ya. Nampak tak? Jatuh ulat, kutit ulat balik, tu dia. Takkan begitu orang lah. Ya, tu dia. Kita takwil dengan baik. Dia kena hembusan daripada iblis syaitan tu, hembus satu hembusan. Dengan hembusan itu terkenalah satu penyakit yang memberikan kesan yang amat ketara pada kulit dia lah. Tapi dia tak habaq lah kulit dia sopak ke, sebab dia tak boleh kena sopak. Rasul-rasul mana boleh sopak ke, panau ke, kayak, tak ada. Kenapa? Di para rasul tak boleh kena penyakit tu semua. Nampak tak? Jadi hembusan angin tu, hembusan angin. InsyaAllah saya cerita lah, bukan nanti nak abang tambah lebih. Saya pun duk baca bab tu, saya duk teringin bila, ya Allah Tuhan ku, macam mana aku nak faham ni? Macam Nabi Ibrahim dah minta kepada Allah, macam mana boleh hidup balik benda-benda yang dah hancur ni. Saya pun minta kepada Allah. Yang pandai percaya tak percaya tak parah ni, pasti hadis saya, bukan hadis. Atas pengalaman saya sendirilah, saya nak rasa macam mana Nabi Ayub yang kata sakit kulit ni kan. Tidak nak. Tidak. Jadi satu ketika saya bermimpi lah, saya masuk satu kolam tu besar. Kolam besar lah. Masuk kolam tu, ya. Saya bangun, saya rasa saya tak ada isi, tinggal tulang lah. Tak ada isi. Tapi saya pegang, saya rasa kulit saya ada semua. Ada, tapi saya rasa tak ada isi. Hilang, mana habis? Nampak tak? Rasa guna tulang kan? Tak ada. Kemudian saya berjalan terus, jalan ayak tak tinggi lah, dekat pusatnya kolam tu pun. Saya pun berjalan sampai ke ujung, nampak seorang lelaki punya segar. Segar bersih, senyum kata dia. Laki-laki itu bersih, cukup bersih, laki-laki istimewa, paling istimewa. Dia senyum dekat saya. Nampak tak? Dia kata macam ni lah, Nabi Allah Ayub. Dia kata Nabi Ayub lagu ni lah, kalau nak faham. Nampak? Selam lagi sekali, dia kata. Saya pun selam lagi sekali, bangun-bangun balik normal. Nampak tak? Itu dia. Terkejut jaga. Yang tu saya faham tu, saya faham lagu tu lah. Tumpang abang faham saya tu lah tuan ya. Macam tu lah Nabi Allah Ayub. Bukan hilang daging, tapi hembusan syaitan tu menyebabkan sampai dia boleh terasa seolah-olah hilang daging. Nampak tak? Itu dia. Banyak perkara kan. Orang stroke mana dia pegang, dia boleh rasa dia. Dia ada tangan tapi dia kata dia tak ada tangan. Dia. Itu dia. Apa kita nak faham? Boleh tak? Tangan cukup, kaki cukup semua orang, tapi tak boleh bergerak, tak ada rasa. Dia tak? Stroke. Ya. Tak ada rasa apa. Ini antara yang jadi contoh dalil Nabi Allah Ayub macam tu lah. Nampak? Jadi tidak mencemar martabat dia sebagai Rasul, tidak bawa satu perkara yang buruk ataupun satu tuduhan ataupun satu gambaran yang keji. Itu Nabi Allah Ayub. Jangan kita baca dalam Qisasul Anbiya, dia hambak teruk-teruk sangat lah, sampai tinggal jantung dengan lidah. Ulat jatuh tabak-tabak, kutit ulat balik. Takkan begitu lah. Ya, itu kita kena jaga. Kita baca kisah-kisah tu, kita kena takwil elok. Ya, jatuh pada Nabi Ayub dan rupa dosa pada Nabi Adam. Adam sama juga. Ya. Dan rupa dusta pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali ya. Kita dah cerita dah banyak kali dalam kuliah kita. Ya, dia akan ditanya di akhirat. Semua anak Adam kita semuanya pergi jumpa rasul-rasul, seorang kita jumpa 5 orang rasul lah. Sampai giliat Nabi Ibrahim kita berjumpa dia. Wahai Khalilullah, engkaulah Khalilullah, kekasih Allah. Nampak tak?
Bapa segala agama. Bapa agama dia tu. Nah. Jadi makna agama Hanif turun kat dia lah, yang bawa mari ke kita. Jadi Nabi Ibrahim AS minta tolonglah kami kepadamu hari ini, lepaskan kami daripada penderitaan azab mahsyar ni, berat sangat. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh buat apa, aku dah bohong 3 kali. Nampak tak? Muradif, Arab kata muradif. Itu 3 kali bohong. Dia nak kena selesai. Bohong tu sebenarnya bukan bohong, ya, macam bohong tu lah. Aku ni cukup sakit dah. Banyak sakit tu boleh jadi kan. Sakit apa? Sakit mata. Lu tengok semua pakai seluar pendek. Nampak tak? Orang kita ni ramai kan seluar kator. Sakit mata. Dia tidak. Duk dengar segala lagu-lagu, duk lompat-lompat rock, sakit telinga. Sakit je kan? Tu muradif dia panggil. Sakit juga. Ya. Lagi teruk, sakit hati. Itu dia. Jadi makna kita bila dia kata dia sakit, dia panggil Nabi Ibrahim, jom kita keluar biadakan keramaian pesta hari ni. Kita nak sambut pesta besar-besaran. Ya. Pesta ni habuan nak zahirkan kelapangan dan keseronokan kita, dan nak minta tolong kepada berhala-berhala kita. Di atas keselamatan. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh ikut lah. Aku tak boleh ikut apa. Pasal apa? Aku sakit. Itulah. Bukan dia bohong. Sakit sungguh. Semua sakit dah tu kata. Sakit telinga ada, sakit mata ada, sakit hati ada. Dengan gelagat mereka tadi ni, dengan keraian mereka kepada berhala-berhala tu, maka bawa dia jadi cukup benci semua-semua, jadi sakit. Begitulah. Jadi itu yang dicerang di akhirat nanti 3 kali lah. Dan buta Nabi Shu'aib jadi Ishaq. Nabi Shu'aib buta mata dia, ya. Kerana banyak menangis. Bila banyak menangis jadi selaput. Hanya bukan buta tapi berselaput air matanya juga. Nampak tak? Nabi Shu'aib. Lagi siapa? Nabi Yaqub buta juga. Buta. Nampak tak? Tidak. Dia menangis bukan menangis pasal kehilangan Nabi Yusuf. Dia menangis pasal dia silap cakap. Silap cakap ni satu cara, bukan dia salah. Dia cakap tu nak beritahu kat kita, yang tu kita banyak duk cakap ni. Ketika dia memohon minta anak-anak yang 10 orang daripada ibu, satu ibu lah. Rakhel ni isteri Nabi Yaqub, ada 10 anak. Atas yang sulung namanya Yahuda tu Yahudi tu. Nampak tak? Yahuda jadi Yahudi. Nampak tak? Kecil sekali nama dia Levi. Levi, orang tu pakai seluar tu. Nampak tak? 10 orang. Ibunya duk minta banyak kali, silakan muazzin dengan segala hormat memandangkan azan. Silakan azan. Kita sambung lagi lah, insyaAllah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول وجعلني مفلحين. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma Sayyidina Muhammadan wa darajatul a'la. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala habibina Sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Ya. Butanya Nabi Shu'aib dan Ishaq, begitu juga Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Buta depan ni bukan buta dengan kerana penyakit lah, ya, kerana menangis di atas takut kepada Allah, bukan menangis pasal lain, ya. Macam Nabi Allah Yaqub tu, dia menangis kerana dia terlajak cakap. Bila abang-abang yang 10 orang main jumpa dia, ya anda tolonglah kami nak bawa Yusuf, ya, nak bermain-main dengan kami. Sekali minta tak bagi, mai kali kedua minta tak bagi, mai kali ketiga minta. Nabi Yaqub kata apa? Aku takut kalau pecuai nanti dia dimakan serigala. Nampak? Dia dah tengok. Benda tak ada jangan duk cakap, dia dah. Nampak? Aku bimbang takut hangpa duduk leka-leka tempat kebetulan tempat tu pula memang banyak serigala pun, ya. Aku bimbang takut dia nanti diterkam serigala, betul ya? Allah Ta'ala izin tu, nampak? Tapi bukan jadi serigala lah, nampak ya? Hilang betul ya? Nak mari bawa pula baju berlumur darah. 10 beradik punya bodoh. Baju tu tak koyak, dia pelumuk darah kambing. Lumuk darah kambing, buat main baju dengan darah-darah, main serah dekat bapak dia. Bapak usuk dimakan serigala. Nampak tak? Bapak dia balik baju tak koyak pun. Nampak tak? 10 beradik punya bodoh. Nampak tak? Nak tipu tak reti nak tipu kan? Maka tu dia sedih tu. Mana dia sedih? Anak dia hidup mesti hilang. Di mana dia buat, apa dia buat kat budak ni? Pertama dia menangis kerana dia telah salah cakap. Ya, kita menduga perkara yang tak ada. Apa-apa benda pun kita jangan bercakap benda yang tak ada. Selalu punya sangkaan yang baik, ya. Selalu punya husnudzan, sangkaan yang baik dengan Allah. Jangan orang-orang macam belum jadi apa kita letaklah macam-macam. Jangan tu nanti kena apa, nanti kena apa. Itu tak betul lah. Ya. Pakai topi geledah, insya-Allah selamat sudah. Nampak? Jangan dia bercakap lah. Kalau hang jatuh pun tak pecah kepala. Tapi tambah yang tu. Tak betul. Nampak tak? Tu dia. Pakai topi geledah, insya-Allah mudah-mudahan selamat hang naik motor. Cukuplah. Habis tokok pula dah. Kalau tu bisa selamat, kalau hang jatuh kena botol pun tak pecah kepala. Benda tak ada hang bercakap apa. Islam tak bagi buat begitu. Dalam bab akidah kita kena jaga. Nampak dah? Soal ni jangan kita bercakap, ya. Itu dia lah. Itu yang salah. Jadi itu yang kata tadi ni berlaku. Jadi maknanya seraput lah. Jadi air mata tu terlalu banyak sangat, dia jadi seraput. Hanya bukan buta tapi berseraput air matanya jua, atau dikatakan kemudian dia selesai menyampaikan segala suruhan Tuhan. Maka tidak mengapa seperti fitnah Nabi Allah Daud dan lainnya. Itu fitnah tu memang kita dengar. Orang buat fitnah kata dia nak ambil isteri orang.
Nabi Daud ni dia berkenan kat isteri panglima dia sendiri lah. Panglima dia sendiri dia nak ambil isteri tu, dia hantar panglima tu pergi perang. Supaya panglima tu mati, dia dapat ambil isteri ni. Ini fitnah. Tak betul. Kebetulan nak jadi cerita tu, ya. Kebetulan nak jadi cerita. Memang panglima itu dia ada satu, kita kata tadi ni, keupayaan memimpin tentera. Nabi Daud hantar dia pergi perang. Nampak tak? Tak cakap langsung, tidak ada keinginan untuk ambil isteri dia. Tiba-tiba berlakulah kematian. Mana panglima tu tak panjang umur, maka jadilah isteri dia janda. Nampak? Jadi Nabi Daud pun kahwinlah. Kahwin dengan janda. Dia bukan nak buat apa, nak tolong perempuan tu janda. Macam Nabi kita lah. Nampak? Ya. Yang kata tadi ini antaranya Hindun Ummu Salamah. Hindun Ummu Salamah, dia sebelum berhijrah, suami dia hijrah dulu. Abu Salamah, suami dia. Itu panggil Hindun Ummu Salamah. Nampak? Suami dia hijrah dulu. Mak mentua tak bagi dia hijrah. Duduk di Mekah. Nampak tak? Dah lama begitu dia duduk menangis tak tahan, nak pergi hijrah juga. Dia bukan pasal nak ikut suami, dia nak hijrah atas perintah Allah bersama Rasulullah. Niat dia bersih. Jadi maka tu akhir kata tadi, kedua mak mentua dia kata, hang nak pergi lah, tapi kami tak nak buat apa, hang tak bagi binatang apa, hang berjalan kaki seorang-seorang. Bayang tengoklah kalau sekarang 463 km tau, daripada Mekah nak pergi Madinah. Masa tu bukan ada jalan raya. Bukit Bukau ni nak kena randu habis semua. Maka berjalan seorang-seorang dia lah, bawa bekal, bawa berjalan. Hindun Ummu Salamah. Nampak? Dia sampai di Madinah, dia cari Nabi. Dia tak cari suami dia. Nampak? Pasal hijrah dia kerana Allah, bukan pasal nak ikut suami. Nampak? Itulah. Rasulullah bagi kita kata suami kamu syahid, gugur syahid. Nampak? Itulah. Kemudian Nabi tengok lama, dia ada 3 orang anak. 3 orang anak. Rasulullah pun kesian. Rasulullah masuk Mina. Nampak tak? Dia tak mau. Dia tolak. Dia tak salah. Tak payah. Tidak. Rasulullah masuk kali kedua Mina. Tak mau ya. Nampak? Dia tak mau tu pasal apa? Nanti orang dikatakan Nabi. Nampak? Itu je lah. Mati-mati lagi, dia pakai ambil janda orang tu. Nak elak tu lah, nak jaga martabat Nabi tu. Maka tu dia tolak. Tu bukan dia tak mau kata Nabi. Nabi siapa tak mau, tapi nak jaga muruah Rasulullah tu. Nampak tak? Supaya orang tidak kecam. Nabi kata tengok, mati-mati suami dia, Rasulullah buka pulut. Hindun Ummu Salamah tu pula cukup jelita, cantik, antara isteri Nabi yang tercantik dia tu. Tidak. Lagi-lagi orang dia kata cantik, berebut. Nampak? Maka tu 2 kali dia tolak. Ya, setelah 3 tahun baru dia terima pinangan. 3 tahun dia duduk di Madinah, baru dia terima pinangan Nabi. Nampak? Itu dia. Itu Hindun Ummu Salamah. Hebat. Itu dia. Nanti kena tahu sikit tu, kita baca riwayat sirah lepas tadi ini semuanya untuk menjana kita punya kesempurnaan jiwa dan ketinggian akal kita. Nampak ya? Itu pentingnya. Dia panggil sirah. Sirah, dia panggil sirah. Dia tak panggil tarikh, dia tak panggil sejarah. Dia panggil sirah sebab dia sampai ke dalam. Itu kita panggil sirah ya. Baik. Maka tidak mengapa sabdi fitnah Nabi Daud, maka jangan kita ikut setengah jahalah orang jahil daripada ahli tawarikh, dan jangan i'tikad kita seperti kata kerana membawa kepada kejahatan yang tidak harus pada syarak, membawa kepada celah pada agama. Habis. Faedah, tiap-tiap anbiya yang disebut oleh Al-Quran sekaliannya itu Rasul, melainkan Khidir dan Uzair. 2 orang ni walaupun disebut dalam Quran, dia bukan Rasul, dia bukan Nabi. Khidir, Nabi Al-Khidir adalah Nabi Uzair, Nabi mengikut dalil yang kuat, dalil yang otentik bahawa kedua-dua Nabi ni, kedua-dua orang ni adalah Nabi. Ya, Luqman tak? Luqman bukan Nabi. Ya. Dan segala anbiya daripada anak Sam dan anak Nabi Nuh. Ham dan Yafid tak masuk.
Nabi Nuh ada 3 anak lelaki yang sempat ikut dia, yang beriman dengan dia lah. Lagi 2 murtad, seorang perempuan, seorang lelaki. Yang lelaki itu Kan'an, perempuan seorang, Kan'an seorang. Dua-dua tak ikut Nabi Nuh. Mereka sama dengan ibu dia, dengan mak mereka, tenggelam, mati. 3 yang hidup, Sam, Ham, Yafith. Tapi yang jadi Nabi, anak-anak Sam ni jadi. Anak Sam, anak Ham dengan Yafith tak jadi Nabi. Maka itu dia kata tadi, dan adapun Ham dan Yafith, anak bagi keduanya tiada jadi Nabi sekali-kali. Nampak? Dan segala anbiya yang kemudian daripada Ibrahim itu, iaitu daripada anak cucu Ibrahim. Dia panggil asbat. Asbat, dia panggil keturunan Nabi Ibrahim datang jadi Nabi. Banyak keturunan ni Nabi, ya. Itu dia. Dan yang bukan daripada anak Ibrahim, yang bukan keturunan Ibrahim, ada 8 orang. Dia panggil bukan daripada Nabi Ibrahim lah. Tak ada kena-mena, bukan Nabi Jalok Nabi Ibrahim, iaitu Adam. Adam, Nabi Allah Syis alaihissalam, Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Yunus. Dia ni bukan ada kena-mengena Nabi Ibrahim lah. Dia pasti silah lain, ya, jarak lain. Dan sekalian anbiya itu daripada anak Yakub. Anak Yakub 12 orang. Yang jadi Nabi 2 orang, seorang Rasul, dua-dua Nabi tapi seorang jadi Rasul. Bunyamin dengan Yusuf, satu ibu. Rakhil dengan Liana ada 2 anak, Rakhil ada 10, jadi 12 anak Nabi Yakub. Jadi Nabi Yusuf dengan Bunyamin, satu ibu. Ibu dia nama Liana. Itu dia. Dua-dua jadi Nabi, seorang Rasul. Seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi ada ulama kata Bunyamin pun Rasul, masuk dalam 313. Itu dia kata. Tapi tak kuatlah dalil dia. Dan yang bukan daripada anak Ibrahim 8 orang. Dan sekalian anbiya daripada anak Yakub melainkan 20 orang jua yang bukan keturunan Nabi Yakub. Mereka ini bukan Bani Israel. Bukan Bani Israel. Siapa daripada 20 ni? Adam, Syis, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim, Hud, Shu'aib, Ismail, Ishaq dan Yakub, dan Ayub dan Yunus dan Khidir. Nampak? Itu dah, ya. Dan 4 orang ada mereka itu. Kemudian daripada Nabi Isa, 3 orang daripada itu disebut dalam surah Yasin. Lepas Nabi Isa ada lagi Nabi, tapi bukan Rasul. 3 orang disebut Rasul. Dia ni tidak disebut sebagai Rasul lah, tapi dia panggil Rasul, 3 orang. Ya. Lepas Nabi Isa ada lagi 3 orang, ada sebut dalam surah Yasin. Tapi tak sebut nama lah. Tak sebut nama, ya. Tak sebut nama. Dia mari seru kepada masyarakat Antakiyah. Nama tempat tu Antakiyah, ya, di Mesir. Dia pamer seru tempat tu. Jadi penduduk situ lama-lama menentang dia lah. Itu dah lah. Dan 4 orang mereka itu, kemudian 3 orang daripada mereka sebut dalam surah Yasin pada ayat wadrib lahum mathala, sampai ashabul qaryah, hingga akhir ayat. Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan ni kita tak pernah dengar lagi dah mereka ni, Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan ni dia sambut hari beranak Nabi. Nabi lahir dia sambut. Dia ni satu Nabi, bukan Rasul, satu Nabi. Nampak tak? Ada sebut Khalid bin Sinan, dia hidup awal sebelum Rasulullah. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, dia wujud di situ. Nama dia Khalid bin Sinan, memang tak dibantah semua ulama berdasar kepada hadis Nabi. Khalid bin Sinan Al-Abbas alaihi salam, dia punya nasab keturunan dia. Khalid bin Sinan ni, Khalid bin Sinan bin Ghais bin Abbas. Dia ni adalah satu orang yang hidup antara abad 1 Masihi sampai kepada zaman Rasulullah. Banyak riwayat lah. Dia ni seorang Nabi, tapi dia seruan dia tadi tidak diterima. Sebab tu Nabi dia kata zaka nabiyyun dhayyi'atu qaumu. Nabi kata di mana dia ni seorang rasul, tapi kaum dia sendiri mengabaikan dia. Kaum dia tak ikut.
Khalid bin Sinan, salah seorang daripada Nabi yang tak sebut dalam Quran. Faham Baik. Lagi yang kata musannif, habis. Dan 4 orang daripada anbiya hidup lagi, 2 di langit, Idris dan Isa, dan 2 di bumi, Khidir dan Ilyas. Nabi Allah Ilyas, ada kata Ilyas, ada kata Ilyas. Di bumi 2, di langit 2. Ini mengikut akidah sunnah wal jamaah, tapi dia sebagai dia banyak dalil khilaf di kalangan ulama-ulama hadis. Kemudian bahasa para anbiya. Anbiya ni bahasa dia tak sampai. Mula anbiya tu ada 3 lughah daripada 3 bahasa. Tu 3 bahasa ya. Tu pertama bahasa Arab, kedua bahasa Suryani, Aramik, ketiga bahasa Ibrani, Hebrew. 3 bahasa. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Suryani, ketiga bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani itu bahasa segala anbiya. Semua anbiya boleh bercakap bahasa Ibrani daripada anak Yaqub, keturunan Nabi Yaqub, Israel. Bani Israel tu Yaqub lah. Ya, saya pernah sebut dah, Yaqub ni Bani Israel. Israel tu makna kita orang berjalan malam. Jalan malam kita panggil Israel. Orang duduk jalan malam tu panggil Israel lah. Nampak? Tu tu dia. Dan bahasa Surani itu bahasa 5 orang Nabi. Ya, Surani ada 5 orang Nabi, iaitu Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Lut dan Yunus. Bahasa Arab tu bahasa 12 orang Nabi. 12 orang Nabi cakap Arab. Ya, Adam, Shu'aib, Hud, Saleh, Ismail, Syith, Khidir. 3 orang sebut dalam surah Yasin, iaitu Syam'un, Syamuel dan Hadqil, ada sebut nama dia. Ini pun tak kuat dalil. Dan Khalid ibn Sinan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bahasa Arab. Boleh? Dan bermula kaul yang mu'tamad bahawa Nabi itu tertentu dengan manusia juga, tiada daripada jin. Jin tak boleh jadi Nabi. Tak boleh jadi. Bermula kaul yang kata tadi, dan adalah bilangan anbiya pada kaul yang sahih, tiada seorang mengetahui akan dia, yakni akan bilangan dia. Maka iaitu terlebih aula daripada kaul yang menghinggakan dia barangkali masuk dan bukan Nabi atau keluar daripada Nabi jika dihinggakan dengan bilangan yang tertentu. Yang kita duduk dengar lazim 124,000 Nabi Tapi yang paling baik sekali kita jangan tetapkan. Ya, Allah saja yang mengetahui bilangannya, dan Allah sendirilah yang melantik mereka. Cukup banyak tu. Kita spesifikkan, khususkan 124,000, tak payah. Kalau kita cukup, mungkin lebih. Nampak? Ya, itu tak kena. Makanya sebaik-baiknya kita jangan hadkan bilangan Nabi-Nabi yang Rasulullah lantik. Ya, tetapi adalah setengah daripada riwayat yang dhaif. Menghinggakan iaitu sakti 2,04,000. Nampak tak? Sakti 100, 2,04,000, 4,000 lah, 124. 100 sakti 2,04,000 sama dengan 124,000 lah. Nampak? Sakti 2,00,000 tu 120,000. 2,20,000, 1,10,000. Nampak bukan laksa makan. Itu bahasa lama, bahasa Sanskrit yang dipakai dalam bahasa Melayu. Sanskrit. Laksa tu bahasa Sanskrit, bahasa Hindu tua, ya. Yang dimelayukan. Jadi kita pakai, mana kata sakti sama ada 100, nampak tak? 2 laksa tu maknanya 20,000, 4,000 tambah 124. Nampak tak? Ya. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu 313 orang, dan satu riwayat 314 orang, dan pada satu riwayat 315 orang. Tetapi 2 riwayat yang akhir ini dhaif. Dan kata Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ahbar ni seorang ulama yang asalnya adalah pendeta Yahudi. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia dah bawa banyak kisah-kisah, cerita-cerita, berita-berita yang kita boleh dengar tu, banyak dia bawa lah. Ka'bul Ahbar, ya.
Abul Abar, Wahab bin Munabbih. Mereka ni antara orang-orang asalnya orang penita-penita Yahudi, tapi mereka masuk Islam. Mereka jadi umat muslimin yang kuat. Mereka lah bawa masuk berbagai-bagai lagi ilmu. Sebab dalam Yahudi ada dalam Yahudi itu ada 24,000 fan ilmu dalam bangsa Yahudi ni. Dia ada 24,000 fan ilmu ni punya banyak, nampak tak? Itu dia kata tadi. Sebab tu banyak berita tentang Rasulullah kata, bila orang kamu bercakap dengan orang Yahudi, dengar, jangan tolak dan jangan terima. Yang Nabi kata, bila kamu bercakap dengan orang Yahudi, nampak tak? Dengar, jangan tolak, jangan terima. Pasal apa? Kita kena study, kaji dulu. Jangan tolak, mungkin betul, jangan terima, mungkin salah, nampak tak? Tapi hendaklah kamu buat satu tibian, kajian. Kita ada dalil, kita ada sunnah, kita ada Quran, dan kita ada akal yang terus, kita boleh buat kajian. Itu penting tadi. Jangan terima terus. Sebab dia punya ilmu banyak, 24,000 fan ilmu. Mana ada begitu punya luas ilmu mereka, ya? Sebab Rasul-Rasul, 18 orang Rasul daripada 25 tu Bani Israel. 18 Rasul daripada 25 Bani Israel. Nampak tak? 5 Arab. Nampak tak? 18 5. Baru 23. 2 orang dikecuali, Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Idris, kecuali. Nampak tak? Mereka ni nak kata Yahudi tak boleh, nak kata Arab tak boleh. Nampak tak? Sebab mereka adalah punca sumber. Daripada mereka dah turun mari dah jalur Arab dan Israel. Nampak tak? Itu faham dia begitu. Jadi makanya disebut sebagai bermula Anbiya itu 2,000 dan 200,000. Nampak tak? 2,000. Mak dia kata 20,000 lah. Dan 200,000 ke belakang. Mak dia kata 20,000. Bukan 124. Tapi tak perlu. Benda ni kita tak perlu. Tak jadi masalah akidah. Kita tak tahu pun tak usah akidah, dan dia tak masuk dalam senarai akidah yang kena diiktikadkan. Nampak tak? Dia hanya sebagai sumber maklumat saja, sebagai tambahan ilmu, fardu kifayah, bukan fardu ain. Boleh faham, ya? Dan perkataan Muqatil, seorang ulama lagi, ulama tafsir, segala anbiya itu 1,000 dan 400,000 dan 24,000, iaitu 14 kati 2 laksa 4,000. Itu dia. Tak pilih lah. Maksud fikir apa sangat lah. Itu kitab lama, bahasa lama. Itu dia. Kalau ada papan hitam boleh saya tulis macam mana dia. Maka wajib kita percayakan dengan mereka itu atas jalan ijmal, bukan tafsir. Secara ijmal sajalah, global sajalah. Tak payah kita ada tafsirkan halus-halus, tak payah, ya. Jadi katanya faedah, kita habiskan sikit. Wajib atas kita mengetahui atas jalan tafsir akan anbiya yang tersebut dalam Quran itu 25, dan wajib kita ajarkan isteri kita dan anak kita dan hamba kita dan khadam kita supaya percaya oleh mereka itu akan sekalian anbiya yang tersebut itu, dan jangan kita sangkakan yang wajib kita percaya itu Nabi Muhammad juga. Tiada yang lainnya kena percaya akan sekalian anbiya itu, sama ada yang disebut dalam Quran atau tiada. Wajib atas tiap-tiap mukallaf kena beriman, tetapi setengahnya wajib percaya atas jalan ijmal, setengahnya atas jalan tafsir. Maka yang tersebut dalam Quran itu wajib mengetahui atas jalan tafsir. Mana Quran sebut 25 tu, kita kena menguasai ilmu secara terperinci, detail, ya, tafsir. Ya, yang mana Tuhan tak sebut secara ijmal, ambil rambang sudahlah. Yang kita tak dengar tu kita rambangkanlah. Macam Nabi Uzair tu, kita tak tahu sangat pun tak apalah. Nabi Allah Daniel kita tahu pun tak apalah, ya. Ezekiel, yang bagi hidup 7 orang. Nabi Isa bagi hidup 4 orang, ya. Ezekiel bagi hidup 7 orang dengan izin Allah. Tapi yang tu orang Kristian tak faham. Dia pangkat Isa jadi Tuhan pasal hanya berhidup 4 orang. Nampak? Saya kata kat mereka, nampak? Cuba buka dalam apa punya Revelation, dalam apa punya kitab New Testament, ada mention, ada sebut Nabi Allah Ezekiel AS, dia menghidupkan 7 orang. Pasal apa? Apa tangkat jadi Tuhan? Sengak dia kata apa? Mana mereka pun tak baca kitab mereka. Nampak? Mereka pakai mengikut serbu, ya. Itu ada sebut dalam kitab mereka sendiri.
Ada yang sedang, dia kata, ya ke? Boleh apa? Chapter mana apa? Saya beritahu, buka Revelation lah. Kita apa? New Testament, chapter Revelation. Buka, tengok. Dalam tu baca. Aku tak ingat ayat berapa lah. Ya? Tapi dalam tu ada sebut Nabi Allah Ezekiel. Ezekiel ni, dia menghidupkan 700 orang yang dah mati. Nampak tak? Apa siapa orang tak angkat diri Nabi? Angkat diri Tuhan terus ya? Lebih besar pada Isa lagi. Nampak tak? Tentu dia tak nampak kan? Dia gelap daripada diri. Jadi yang dia kata sesat. Dia sesat macam tu. Sebab dia tak boleh pilih. Dia tak tahu nak ambil, tak tahu nak pilih yang mana betul. Makanya kata tadi ini, maka yang tertentu dalam Quran wajib mengetahui tafsir, dan makna mengetahui atas dalam tafsir itu kita ketahui akan mereka itu jikalau pada faham sekalipun dengan sekira-kira jikalau disebut oleh orang yang hadapan kita akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu saya kita ketahui bahawasanya ia Rasul. Tiada jadi syarat pada sah iman bahawa kita hafal dalam hati kita akan segala nama mereka. Kita tak hafal yang tak apa, tapi orang tanya boleh hafal. Orang tanya tadi kata, orang tanya tadi Hud. Siapa Nabi Allah Hud? Nampak lah. Dia kata yang buat Hud tu lah di dapur. Kacau lah. Kalau betul ikut lah kita lah. Makna kita orang ni tak faham. Nabi Allah Hud ni adalah satu rasul yang Allah utus kepada golongan apa nama satu golongan di zaman Nabi Allah, sama dengan satu zaman dengan Nabi Allah Ibrahim, dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya. Golongan Ad, Ad Nabi Saleh Hud, Nabi Allah Saleh dengan Samud, dia dengan Ad dengan Samud. Ad tu adalah satu kumpulan umat yang diutus Nabi Allah Hud kepada mereka. Kena faham dulu tu. Jadilah cakap tu pun jadilah. Nampaklah. Menuntut ya. Itu kata. Itu je kan. Cakap tu lah kot. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada nama-nama para rasul tersebut dalam Quran. Kita akan bawa ni kemudian lah. InsyaAllah. Aku lu qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.